Mogul melahirkan usahawan kita. Yang tapi syarikat yang abang tengok ni followers dia ramai yang. Pilihlah syarikat yang diyakini. Betul dilamat ni naik. Kedai patuh syariah ni macam mana Ustaz? Saya ada buat pelaburan emas online. Ada pihak yang jual dina emas untuk pelaburan, apa hukumnya? Bila perlu bayar zakat emas ni? Kalau anda berhadapan dengan krisis kewangan dan memerlukan suntikan dana dengan segera, apa yang anda akan lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Farhani Razak dalam Makmurkan Hidupku yang dibawakan khas oleh Koperasi Makmur Malaysia Berhad Komakmur. Baik, kembali kepada persoalan tadi. Mungkin ramai yang akan mengambil pinjaman peribadi sebagai alternatif pantas. Sebenarnya ada alternatif yang jauh lebih selamat. Saksikan solusinya. Bunyi apa yang pelik tu bang? Kita-kita ke? Kita-kita lah yang. Oh. Aduh. Dugaan apa pula ni? Sekejap lah yang saya berhenti tengok sekejap. Bang, bunyinya makin kuat tu bang. Nervous ni saya. Tak apa dah, saya tengok. Kenapa bang? Apa yang rosak tu? Enjin rosak yang. Yang, cubaan betul lah bulan ni yang. Rasanya duit gaji pun ngam-ngam je ni. Yelah nak settlekan rumah, kereta, bil air, bil api. Belum masuk tuition anak lagi. Rasanya dah tak berbaki ni kalau kita nak bayar mekanik ni. Cukup-cukup untuk makan minum je ni. Yang, saya ada idea lah sikit. Okey tak? Kalau saya nak buat pinjaman peribadi. Abang, don't worry. Jangan risau. Emas yang saya beli dengan duit lebihan yang abang bagi tu, kita boleh pajak dekat Ar-Rahnu Makmur Gold. Lebih baik daripada pinjaman. Tak ada interest, selamat dan berkat. InsyaAllah, masalah kita pasti boleh selesai. Allah sayang. Kan cincin, rantai dengan gelang tu, saya beli hadiah untuk awak. Tak apa bang. Kita boleh bayar ansur-ansur balik. Di Ar-Rahnu Makmur Gold, mereka menggunakan sistem pajak yang patuh syariah. Mereka takkan menekan pemajak. Yang, awak bercakap dengan siapa tu? Kan saya kat belakang ni. Jangan risau bang. Kita boleh bayar ansur-ansur balik. Lepas tu, kita boleh dapat balik barang kemas kita. Yang penting, masalah selesai dan kita bebas hutang. InsyaAllah. Bijak isteri abang. Alhamdulillah. Syukur. Pada tahun 2000, nilai 1 gram emas hanya RM35. Pada tahun 2020, nilai emas telah mencecah RM260. Pinjaman peribadi, adakah ianya bagus? Sebenarnya ia bermula dengan perancangan kewangan. Ianya boleh memberi manfaat
tapi ia juga boleh memberi mudarat sekiranya tidak diuruskan dengan betul. Seharusnya kita bijak merancang kewangan dengan menjadikan emas sebagai medium simpanan. Kaedahnya cukup mudah sekiranya dijalankan secara berdisiplin. Kita hanya perlu menyimpan seminima 1 gram sebulan secara konsisten dalam tempoh setahun dan kita akan mempunyai simpanan emas minima sebanyak 12 gram atau bernilai RM2,700 pada nilai semasa. Oleh sebab itu, ilmu perancangan kewangan sangat penting kepada semua. Kaedah memajak emas di Arhanu juga merupakan satu kaedah yang bagus untuk menyimpan emas dan juga boleh digunakan sebagai modal pusingan dalam perniagaan atau urus niaga. Kaedahnya, setiap gram sama ada dalam bentuk barang kemas atau gold bar boleh dipajak di mana-mana Arhanu dan Arhanu akan memberi pinjaman dengan kadar 75 hingga 85% dari nilai emas sebenar. Kadar upah untuk setiap Arhanu juga berbeza di mana ada Arhanu yang mengenakan serendah 0.75% sehingga 1% sebulan. Kaedah ini memerlukan masa yang sangat singkat untuk dicairkan kepada tunai. Pada pendapat saya, mencagak emas untuk mendapatkan pembiayaan tunai lebih baik daripada kita membuat pinjaman peribadi. Setahun terputus sumber pendapatan sehingga elektrik dan air rumah dipotong. Pengalaman perik dilalui keluarga tabah ini. Namun kehidupan mereka berubah apabila si isteri hanya berpendidikan SPM menjadi usahawan emas makmur gold. Saya Siti Nomasliza binti Abdul Manan, berumur 31 tahun, sudah berkahwin dan mempunyai 4 orang anak. Mama jangan sedih tau. Ica dah buat lukisan ni pun Ica dah kenyang dah. Yang sulung dia cakap macam ni, Mama lapar. Kalau kita lapar, kita lukis. Kita lukis, dia kata. Kita lukis makanan, kita tengok makanan. Itu semua kalau ikutkan cerita yang saya tak boleh cerita pun. Dulu saya seorang suri rumah sahaja dan berniaga sendiri di rumah. Saya paling suka sekali masa itu, masa saya nak beli inilah rumah ni kan, masa saya beli rumah ni. Saya kena debit lah masa tu, kena debit selama 9 bulan. Full, mana gaji saya kosong selama 9 bulan. Kadang-kadang duit belanja anak sekolah pun tak ada. Masa tu sebagai ketua keluarga memang sakit lah. Sebab tanggungjawab kita kan, anak kita pergi sekolah kena ada belanja. Pernah orang kata, Pak Mentua, mana ayah dia sendiri meninggal. Meninggalnya hari ni. Semalam ni kita tak pergi. Disebabkan orang kata tak ada duit minyak kereta. Kan. Kita boleh pergi, kereta ada tapi duit minyak tak ada. Jadi tak pergi hari tu. Besok orang tua tu meninggal. Saya boleh hadap bila kata-kata semangat dari suami, melihat anak-anak. Untuk saya terus bangkitlah. Saya berniaga, bukan terus naik. Saya bermula dari bawah. Bermula dengan perniagaan yang orang kata bangun pagi berniaga nasi lemak. Tak jadi. Berniaga buah tepi jalan tak jadi. Hadaplah sama-sama, kita buat sama-sama. Tak adalah kata dia lepas tangan. Kita orang sama-sama bangkit. Sama-sama buat kerja sampai sekarang memang dia ada di sebelah saya. Paling dahsyat sekali memang susah nak makan, potong elektrik, potong air. Masa tak ada air tu, sebab saya sendiri pergi punggah air kat mana rumah yang saya boleh ambil, macam contoh rumah kakak dia.
rumah mak saya kan. Saya bawa botol, naik kancil, maksud saya pakai kancil. Sampai tahap orang kata, orang pun benci tengok kita lah kan. Kita pergi ambil air kan, walau memang mula nak tolong. Tapi lama-lama orang benci juga tengok kita duk punggah air kan. Ya. Ambil ayam ni buat lauk makan anak-anak. Terima kasih Abang Umar. Saya balik dulu lah. Suami, anak-anak, abang sulung. Ada dengan Liza. Lepas tu kawan seorang je yang betul-betul ada dengan kita. Walaupun dia jauh, kita walaupun dia duduk kat Kuala Lumpur, tapi memang dia selalu tanya khabar. Dia call, kita call. Saya masuk usahawan Makmur Gold sebagai anggota koperasi. Saya start meniaga dari situ. Saya meniaga emas. Bila kita dah masuk koperasi Makmur Gold ni, kita automatik kita akan carilah, sebab kita customer kan akan tanya. Lagi pula design. Lagi pula kalau design dia orang tanya design koko ada. Masa tu memang tak tahu apa design koko, tapi masa tu kita akan research lah, macam design, kiraan dia. Dulu kiraan pun saya tak tahu macam mana, tapi sekarang saya dah tahulah. Saya sendiri pun tak percayalah bila tengok dia boleh jual emas kan. Kejayaan paling tinggi, income bulanan dalam Makmur Gold, 4,000 sebulan. Jadi tengah bulan memang kita tak ada masalah. Kita dah ada income daripada Makmur Gold sendiri. Pendapatan tu sentiasa ada. Tak ada kata tak ada, memang sentiasa ada. Memang terima kasih lah kan, terima kasih banyak lah. Sebab rasanya tak ada orang lah yang sanggup berkorban macam dia lah untuk suami kan. Sebab saya, orang lain tak tahu, tapi saya sebagai suami dia yang tahu kan. Memang banyaklah pengorbanan yang dia sanggup lalui lah kerana saya. Kalau setengah orang memang tinggal lah kan. Tapi Liza memang banyaklah ketabahan dia, usaha dia dalam membantu saya sehingga pada tahap sekarang, alhamdulillah. Target utama saya dalam Makmur Gold mencapai 10K satu bulan. InsyaAllah kalau ada rezeki boleh dapatkan 1 biji rumah lagi. Apa orang kata, untuk anak-anak kan, anak makin membesar. Assalamualaikum, saya Ustaz Amin dalam segmen Apa Kata Ustaz. Okey, pada saya ada satu soalan ni. Soalannya berbunyi, Ustaz, apa hukum memajak gadai emas dalam Islam? Okey, pajak gadai emas dalam Islam ni dinamakan sebagai Ar-Rahnu, dan ia memang dibolehkan dan diharuskan serta disyariatkan dalam sistem muamalat kita. Kenapa dibolehkan? Kerana padanya ada beberapa kontrak yang berkaitan. Yang pertama, kontrak Qardul Hasan. Dalam bahasa Melayu ataupun kita kata pembiayaan ini tidak mengenakan apa-apa cas perkhidmatan. Kalau kita pinjam sekian harga, itulah yang kita bayar. Makna kata bayar wang pokok aja. Yang kedua, wadi'ah yad dhamanah, yang bermaksud pembiaya bertanggungjawab untuk menjaga barang ataupun emas itu tadi. Kalau berlaku kehilangan atau berlaku kerosakan, maka dia perlu gantikan balik. Dan yang ketiga, al-ujrah. Ada kontrak ujrah juga, yang bermaksud pembiaya dibenarkan untuk mengambil sedikit cas perkhidmatan kerana dia menjaga emas itu tadi. Jadi kalau kita ikutkan kepada ketiga-tiga kontrak ini tadi, maka jelaslah Ar-Rahnu ini diharuskan dan bertepatan dengan syariat Islam. Okeylah, soalan yang kedua, Ustaz, kenapa sistem pajak gadai Islam Ar-Rahnu
lebih baik berbanding daripada pajak gadai biasa? Ada banyak sebab kan. Okey, kita sebutlah satu persatu. Yang pertama, kerana prosesnya yang mudah dan juga cepat. Maknanya tidak ada dokumen ataupun sijil ke apa-apalah slip gaji ke yang diperlukan. Dan pada waktu itu memang cepat je kita nak dapat tunai yang kita nakkan tadi. Dan yang kedua, kurang risiko. Bermaksud peminjam diberikan masa 6 bulan untuk menyelesaikan pinjaman dia ataupun nilai yang dia ambil. Maka pada ketika itu kalau dia tak mampu nak selesaikan 6 bulan, maka dia boleh upgrade. Dia boleh tambahkan lagi kepada 6 bulan yang akan datang. Dan seterusnya, pembayaran yang secara fleksibel, boleh bayar secara mingguan, boleh bayar secara bulanan, maknanya bayar secara ansuran, tak jadi masalah. Dan seterusnya, kadar upah simpan yang sangat minimum. Tak macam kalau pajak gadai lain, kadar upah itu lebih tinggi dan membebankan kepada orang yang membuat sistem pajak gadai. Jadi sistem pajak gadai dalam Islam ini yang dinamakan sebagai Ar-Rahnu memberikan banyak kelebihan kepada kita dan tidak membebankan kita. Jadi moga-moga kita terus memperkasakan pajak gadai ini dan memang banyak beri bantuan kepada kita sebenarnya. Jadi insya-Allah moga-moga nilai emas akan terus berganda-ganda dan kita dapat menggunakan emas ini pada waktu yang akan datang insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Kita jumpa lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum. Beli barangan dapur, dapat emas. Hanya di MG Co-op Mart. Industri peruncitan, satu lagi platform perniagaan yang ditembusi oleh Kaum Makmur. MG Co-op Mart ini adalah satu jenama pasaraya di bawah Koperasi Makmur Malaysia Berhad. Dan mana fasa sebenarnya Ko Makmur mempunyai 3 fasa. Fasa pertama 5 tahun adalah berkembang dalam industri emas. Tetapi bila kita running selama 2 tahun emas, saya nampak satu keperluan atau fardu kifayah untuk Ko Makmur menceburi bidang peruncitan, yang mana bidang peruncitan ni bernilai bilion ringgit. Saya nampak ini adalah satu jihad ataupun satu keperluan untuk kita mencuburi bidang ini. Kita tengok industri ini adalah 80% di kuasa beli adalah milik orang Islam. Dan sebab itulah saya nampak koperasi yang milik 100% orang Islam kita kena ceburi bidang ini. Harga dan juga kualiti, bila kita buat kajian, ada barang yang kita lebih murah daripada kedai lain dan ada barang yang kita sedikit mahal daripada kedai lain. Tapi reward dia adalah emas. Okey, tapi setakat ini dalam 10 barang yang kita buat kajian, 9 barang adalah barang kita rendah lah. Harga kita rendah daripada di kedai lain. Walaupun dia membeli sebiji telur sekalipun di sini, tetap akan diberi poin. Dan dengan poin itu, sampai masa dia akan tebus emas percuma. Dan di MG Co-op Mart ni saya rasa dah berpuluh orang dah yang dapat emas dan mereka cukup sukalah. Dan sebab itulah saya mohon daripada semua masyarakat, tukarlah kedai anda kepada MG Co-op Mart. Pasaraya mana lagi yang kalau beli barang rumah dapat tebus emas? Tak ada. Sebab kalau pasaraya lain, kalau beli barang dapat barang juga. Kalau pasaraya MG Co-op Mart, kita kalau beli barang dapat emas. Untuk 5 tahun pertama kita fokus pada peruncitan. Tapi rezeki Allah ni bagi cepat sangat, yang mana kita belum masuk tahun kedua lagi kita dah masuk ke dunia pemborongan. Yang mana dunia pemborongan ni kita fokus kepada kedai-kedai runcit dan juga restoran, kedai makan untuk membeli di MG Co-op Mart. Yang menarik beli di Co-op Mart adalah harga sangat berpatutan. Dan saya sebagai seorang peniaga memang sangat berpuas hatilah. Semua barang keperluan saya ada di sini. Dan harganya memang berpatutan. Dan sambil kita berniaga, contoh barang habis, kita telefon saja, MG Co-op Mart sediakan COD. Jadi ini adalah salah satu yang membuat saya tertarik dengan perkhidmatan yang disediakan oleh Co-op Mart. Dan untuk fasa 5 tahun ketiga, kita fokus pada perkilangan. Okey, yang mana kita akan packaging produk-produk keluaran kita sendiri. Contoh, suatu hari nanti mungkin ada gula nama Makmur Gold, mungkin ada minyak masak jenama Makmur Gold dan banyak lagi produk. Dan sebenarnya satu lubuk besar lah ataupun kelompongan yang ada dalam dunia pemborongan ni kita tak masuk sebenarnya.
Bila PKP pertama dilaksanakan itu 18 Mac 2020. Masa tu ramai yang PM saya dah ada yang kerja harian, dah 2 minggu dah terputus bekalan makanan, dan ada yang nak PM saya nak jadi driver saya pun ada. Saya kata kalau semua jadi driver mana boleh, betul tak? Jadi sebab itulah kita buka ruang ni, dan saya bincang dengan ahli lembaga koperasi, ni adalah kewajipan dah. Hampir 30 orang staf yang dapat bekerja di sini, dan semuanya penduduk tempatan kita lah, dan kita utamakan penduduk tempatan dulu, dan di Komakmur kita tak ada pekerja daripada luar negara lah. Saya cukup tak setujulah bila orang cakap orang bangsa kita ni pemalas. Sebenarnya bangsa kita bukan pemalas, cuma kita tak beri ruang kepada anak muda kita untuk berkarya. Jadi satu jihad bagi kita Komakmur membuka peluang pekerjaan, dan insya-Allah untuk tahun ini saja kita akan ambil sekitar 500 staf baru dalam bidang perucitan. Tapi di MG Komak kita lebih memberi kepada masyarakat, dan di MG Komak juga kita ada keluarkan 100 bakul sebulan. Okey, dipanggil bakul asnaf, yang mana kita akan bagi pada asnaf lah. Sebab itulah kita mohon masyarakat membeli dengan kita, dan manfaat itu akan dirasai oleh masyarakat itu sendirilah. Ini adalah satu jihad lah, si jihad MG Komak, yang mana kita bukan tengok ROI, tapi kita tengok ROH, roh. Menjemput rezeki, prinsip yang dipegang teguh oleh Komakmur. Itulah rahsia organisasi ini mampu berkembang dengan begitu pantas. Minggu hadapan kami berkongsi secara terperinci aktiviti kemasyarakatan yang diambil serius oleh koperasi ini. Teruskan bersama saya Farah Hanim Razak dalam Makmurkan Hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.